Okey, Assalamualaikum Sifu. Assalamualaikum. Okey, uh, untuk interview ni jadi kita akan bertanya tentang karier Sifu lah sepanjang Sifu menjadi seorang PLF ataupun ILF. Well, dia mula dengan PLF. Dia jadi Okey. ILF tu international tu bila kita buat program international kan. Tapi Uh, asas dia ialah PLF tu, konsep dia ialah PLF, Professional Learning Facilitator. jadi asalnya daripada PLF, lepas dah go to international, pergi kepada ILF lah, International Learning Facilitator. Alright. Tapi sebelum kita pergi kepada karier Sifu, boleh tak Sifu cerita sikit tentang latar belakang Sifu, family daripada kecil membesar macam mana? Uh, Asal-usul orang KL. Oh, okey. Asal-usul orang KL daripada Tadika sampai ke Darjah 3. KL. Hmm, Ya. Ayahnya orang Jabatan Pertanian waktu tu. right. Maknya suri rumah. Well, awalnya bukan suri rumah, awalnya pendandan rambut. Oh, okey. Dia punya standard pendandan rambut, dia punya customer ialah Saloma. Oh, Saloma. memang Saloma. 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 Saloma customer dia. Ya, itu waktu ke KL. Habis tu ayah transfer ke Alustar, jadi pengarah pertanian kat situ. So daripada darjah 4 sampai form 5 di Alustar. Daripada KL ke Alostar. Hmm, Berpindah lah maksudnya. Berpindah. Uh, Habis tu bila saya masuk universiti, saya masuk UIA. Saya ambil pada awalnya economics. okey. Pada awalnya lah. Tapi saya ni tak suka accounting. So selepas satu semester buat economics, saya tahu semester yang kedua tu nanti ada accounting, so saya minta tukar course kerana lecturer English saya kata, Rizal, you punya English lebih bagus daripada matematik you. So saya tukar course. Waktu tu ada course baru namanya English Language and Literature Di UIA lah. di UIA. Jadi daripada ekonomi pergi kepada uh, English apa TESOL ke apa? English, dia bukan TESOL untuk mengajar. You belajar English untuk mengajar English. Ah, Ni tak, dia English Language and Literature. So kita akan belajar language dari segi semantics, phonetics, ya. okey okey okey. Literature pula kita akan cover English literature, English Malaysia literature, English Africa literature. So, itulah dia. Itulah dia. Oh, right. So bila graduate dengan English Language and Literature, saya pada waktu tu khusus tu baru, so nak cari apa kerja yang sesuai dengan tu dia susah waktu tu lah, susah. Nak jadi cikgu itu Rizal pada waktu tu pilihan paling last sekali lah pada waktu tu. So cari HR lebih ke arah kenalah sesuai dengan jiwa dan apa yang saya belajar waktu universiti. So saya masuk HR di Kinta Kelas pada waktu tu, syarikat pertama. Kinta Kelas ni anak syarikat Renong Group. Waktu tu Renong Group dia satu konglomerat yang besar. So Kinta Kelas saya diambil sebagai seorang HR bahagian recruitment. Oh, kerja-kerja interview ke Kerja macam? interview pengambilan pekerja, kemudian ditambahkan kerjanya lebih kepada hal ehwal pekerja, ya. So recruitment, industrial relation, employee relation. 7 tahun lah buat semua manusia dalam grup Renung tu. Kemudian berpindah ke satu syarikat kecil namanya Focus Learning. Waktu tu mengajar, belajar macam mana nak menjadi seorang facilitator. Pada waktu tu kepala trainer. Dia ada beza. Hidayat, saya kena bezakan. So, pada waktu tu memang kepala trainer.
So dengan mereka saya 2,5 tahun, dan pada waktu tu saya belajar skill-skill dia lah. Macam mana nak buat modul, macam mana nak buat penyampaian, penampilan diri, macam mana berinteraksi dengan peserta, banyak belajar kat situ. Kemudian saya join Gamuda Berhad sebagai in-house learning facilitator dia. Nah, pada waktu tu perkataan learning facilitator tu keluar. Kenapa? Kerana Gamuda nak masukkan saya ke dalam dia orang punya learning center. So dia kata kalau kita ambil you sebagai seorang trainer, dia tak kena. Trainer learning center ni macam tak kena. Dia punya terminologi tu. So dia orang kata, can we call you a learning facilitator? So di situlah perkataan learning facilitator dimuat turun ke dalam kepala saya. Dan saya dapat menjiwai dia, role tu. Saya dapat menjiwai. So dengan mereka, saya bersama mereka 2 tahun. Kemudian saya start bisnes ni dah 16 tahun. 16 tahun 9 negara sebagai seorang international learning facilitator. Maksudnya lepas daripada Gamuda tu, Gamuda. lepas tu 16 tahun bisnes sendiri lah. Bisnes sendiri. Berapa buah negara tadi? 9 buah negara. Antaranya mungkin kalau Sifu boleh sebutkan. 9, okey. Malaysia 1. Okey. Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Vietnam, India, Bangladesh, UK. 9. Okay. Very interesting. Menarik sangat pengalaman Sifu. Ya. Mungkin saya suka nak berbalik pada zaman sekolah Sifu lah kan. Jadi masa zaman sekolah menengah mungkin ataupun sampai universiti, Sifu pernah ada terfikir tak memang nak jadi apa yang Sifu jadi sekarang, ataupun ada cita-cita lain ke dulu, ada perubahan ke? Pada waktu tu tak jelas kok cita-cita pada waktu tu. Yang saya tahu, saya ada skill-skill berdiri ke depan. Okay. Leadership skill saya tinggi. Saya ni dulu kat sekolah rendah lah terutamanya, saya ni gangster. Gangster pula. Ketua gangster. Maksudnya kalau saya kata kejar budak tu, mereka yang kejar, saya tak kejar. Big boss lah. Big boss. So leadership skill saya tinggi, penampilan saya ke depan tu tinggi. Walaupun waktu universiti saya gagap orangnya, tetapi masih memberanikan diri ke depan jadi MC, jadi debater dan seterusnya. Tak secara ikhlas tak jelas lah apa yang saya nak jadi lepas tu. Dia lebih kepada graduate nanti tengoklah cari kerja. Pada waktu tu dia hanya jadi jelas dan lebih jelas bila saya berhenti daripada renung tu, masuk ke dalam masuk ke dalam Gamuda. bukan, sebelum tu focus learning. Learning, okey. Ya, dia lebih jelas kerana bos saya tahu saya boleh buat ni, saya boleh buat penyampaian, saya boleh jumpa dengan ramai orang, saya boleh berjalan rata, duduk hotel macam-macam. Orang bayar. So pada waktu tu dia lebih jelas dan dia jadi lebih refine, lebih sharpen waktu masuk Gamuda. So saya belajar skills waktu focus learning, saya apply the skills tu waktu dekat Gamuda sebagai in-house facilitator dia. Dan saya diminta run programs in-house untuk staff. So belajar, dah refine, sharpen the skills, baru kat bisnes. Okay. Kalau tadi kan saya dengar Sifu ada sebut ada perbezaan antara trainer dan juga learning facilitator tadi kan. Okay, boleh describe sikit apa beza kerjaya seorang trainer? Mungkin Sifu di focus learning waktu tu, trainer. Lepas tu bila di Gamuda tu pergi ke learning facilitator sampai sekarang kan. Apa perbezaan sebenarnya yang Sifu nampak antara dua career ni? Trainer ni dia mengajar. Pendek katanya, dia mengajar. Dia seolah-olah aku ni tahu banyak benda, kamu semua tak tahu, pasal tu kamu masuk program saya. Dan saya di sini nak mengajar kamu. Whereas dalam seorang learning facilitator, kita tak mengajar, kita facilitate
learning, kita memudah cara pembelajaran tersebut. Kerana kita tahu orang depan kita ni masing-masing ada ilmu dia. Ya. Dan kerja saya ialah menggunakan ilmu mereka dengan ilmu yang ada pada diri saya, dan saya nak memudah carakan pembelajaran mereka ke arah satu matlamat, satu objektif. Ya. Okey. Contohnya satu syarikat tu kata, Rizal, ni staff-staff kami ni dia ada masalah disiplin dan selalu datang lewat. Maka bila saya buat program, saya akan gunakan ilmu saya dan ilmu yang ada pada maker-maker ni ke depan saya ni, pengalaman maker macam-macam kan. Dan saya nak kaitkan ke arah matlamat ialah supaya maker ni datang awal. Maker ni lebih berdisiplin. So saya nak facilitate ke arah. Saya tidak mau kita tak mungkin boleh mengajar. Manusia tak suka diajar. Setuju. Ya. Malah kita dalam Islam kan kita belajar sampaikan walaupun satu ayat. Yes. Sampaikan, bukan ajarkan. Dalam ilmu body language tu saya belajar convey, not convince. Ya. So kita sampaikan. Orang tu faham atau tak faham itu lain cerita, itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Betul, setuju. Hidayat pasti ingat ada Mak Saleh ni cakap apa? You can bring a horse to water but you cannot force it to drink. Kan? Yes. So kenapa you cannot force it to drink? Because the horse not thirsty yet. So kita ni, kerja kita ialah menjadikan peserta kita ni sangat-sangat dahagakan ilmu tu. Ya, seronok sangat, sangat dia nak sangat sampaikan. Bila kita sampaikan apa pun dia serap habis. Cepat serap. So itu memerlukan satu seni. Dan seni itu yang saya panggil professional learning facilitator, ilmu PLF tu, learning facilitator tu. Pada saya trainer ni macam elephant trainer, dog trainer tu trainer. Nak mengajar binatang jadi trainer. malah itu definisi dalam Oxford Dictionary. Kalau buka aja Oxford Dictionary, apa tu trainer? Dia ada dua benda. Satu ialah kasut. Trainer kan, kasut, sneakers. Nombor dua ialah orang yang mengajar binatang. So saya tidak merendahkan orang yang mengajar binatang ni, kerana orang yang mengajar binatang adalah orang yang sangat-sangat hebat. Dia boleh suruh binatang tu berdiri, melompat. Betul. Dia memang hebat orangnya. Tetapi kalau nak mengajar binatang, jadilah trainer. Nak menyampaikan ilmu kepada orang, manusia, dia punya cara kena berbeza. Dia tak boleh sama. Ya. So, pasal tu saya keluarkan konsep learning facilitator tu. Kerana ia memerlukan satu teknik yang berseni. Maksudnya ada beza dari sudut kaedah dan filosofi antara trainer dan facilitator tu sendirilah. Filosofi itu utamanya. Ya, kerana macam tanyalah trainer mana, apa filosofi yang diikut. Kalau dia ada. Malah bila dia belajar pun tak ada filosofi. Betul. Berbanding dengan seorang learning facilitator, dia ada filosofi dia. Ya, learn it, do it, live it. Ya, maksudnya belajar, learn it, absorb kan. Do it, apply it, ya, and then live it supaya ilmu tu hidup. Apply it tu apa? Yang bahagian apply it. Kerana ramai orang di luar sana, terutama trainer ni, dia menyampaikan banyak informasi sebenarnya. Yes, ya. yes. This is good, this is bad, this is good, this is bad. And kita dalam kelas tu kita akan anggap, ya betul. Betul. Apa nak buat apa? Ya, nak buat apa? Kita tak tahu apa nak buat. Macam saya pasti Hidayat kenal dengan orang-orang yang belajar accounting tapi tak jadi accountant. Yes. Kan? Dia belajar, dia dapat. Kemudian dia tak tahu apa nak buat. Betul. So, seorang learning facilitator, dia menyampaikan ilmu. Ilmu tu maksudnya apa? Apa beza ilmu dengan informasi? Informasi dia tak bermanfaat. Kita setuju, dia fakta, dia betul, kita anggap. Tapi tak tahu apa nak buat. Maksudnya dia tak bermanfaat. Berbanding dengan ilmu bermanfaat. Maksudnya orang tahu apa nak buat. Keluar je daripada program tu, dia tahu apa nak buat. So, seorang learning facilitator dari segi filosofinya dah sangat-sangat berbeza.
So bila Baik. filosofinya berbeza, maka teknik pun mesti berbeza. Right. Faham. Jadi kalau untuk menjadi learning facilitator ni Sifu, Hmm. um, apa dia punya pertama sekali apa mungkin kalau ada orang nak jadi learning facilitator apa syaratnya lah. Syaratnya mungkin ada syarat tertentu. Yang kedua macam mana justifikasi kerja dia sebagai learning facilitator. Mungkin Sifu boleh terangkan. Okey, syaratnya ialah nombor satu, dia memang berminat untuk menyampaikan ilmu. Dia kena ada minat tu. Kalau dia tak ada minat tu, dia tak ada minat untuk menyampaikan ilmu tu, dia nampak sangat nanti dia berdiri kat depan tu, orang tahu dia bohong. Nampak terpaksa Kerana ya. batu badan tak boleh menipu dia. Batu badan akan selalu cakap benda yang benar. Hebat mana dalam kepala ni. Tapi kalau hati tu tak suka, dia akan dizahirkan di badan. Setuju. Ya. So minat kena ada. Mhm. Dan saya letakkan itu sebagai syarat utama. Okey. Malah kalau ada pun syarat yang lain, itu yang nombor satu. Kerana dalam dunia PLF ni, kita ada housewife, kita ada orang yang buka bisnes sewa kemah, kita ada lawyer, kita ada macam-macam jenis orang. Dia tak semestinya orang yang berdiri kat depan tu untuk menyampaikan ilmu. Tak. Dia mungkin orang yang masuk jadi seorang PLF ni kadang-kadang dia nak membetulkan anak-anak dia. So dia tak tahu nak cakap dengan anak-anak dia. So dia kata, kalau saya masuk PLF ni, saya lebih pandai bercakap kot, contohnya. Ya. Dia adalah seorang businessman yang nak bercakap kepada dia punya follower dia, contohnya. Atau kepada customer-nya dengan lebih hebat, atau bercakap dengan klien dia supaya dapat mempengaruhi klien dia lebih laju dengan lebih confident, contohnya. Ya, so syarat satu tu je, kena ada minat. Latar belakang ke, umur ke, tak main peranan. Umur kami paling muda rasanya setakat ni 14 tahun kot. Oh, 14 tahun. Paling Ikatan dua kan? paling tua 80. Paling tua yang saya boleh ingat lah. Okay, 80 so lebih. dari segi syarat itu je. Dia kena ada minat untuk menyampaikan ilmu. Tak ada minat tu, dia tak menjadi. PLF ni tak menjadi pada dirinya. Benda tu mati. Dia tak tahu apa nak buat. Right. Apa soalan nombor 2 tadi? Justifikasi pekerjaan PLF ni. Apa mungkin sebagai PLF pekerjaan apa sebenarnya yang dilakukan? Again, PLF tak semestinya orang yang berdiri kat depan. Kita ada lecturer, ya, lecturer dari lecturer muda sampai profesor, ya, yang memang menyampaikan ilmu kan depan orang, dan bila dia jadi PLF dia tahu macam mana nak sampaikan ilmu dengan lebih hebat, lebih berkesan lagi. Kita ada orang-orang macam saya yang memang buat program-program motivasi, program-program sales, program-program team building. Dan kita ada juga macam lawyer yang belajar ni macam mana dia nak present diri dia dalam court lebih mempengaruhi judge, contohnya. Kita ada betul yang saya sebutkan tadi tu, orang yang sewa kemah tu, sahabat saya di Hafizi nama dia, di Kulim. Dia guna teknik-teknik PLF ni waktu dia berjumpa dengan klien. Dia nak klien dia sewa kemah dia. So selagi kita ni ada nak berhubung dengan orang, kita nak mempengaruhi orang, kita nak berinteraksi dengan orang dengan lebih yakin, dengan lebih berkesan, dengan lebih, yalah, bukan tak nampak arrogant je. Maka mereka jadi PLF. Ya. So orang yang so dari segi sebagai seorang PLF boleh buat duit tak? Kalau kita ambil dari segi financial, ya, boleh buat duit tak? Boleh. Ya, kerana cara yang kita guna ilmu ke tu, ya, ilmu PLF tu, macam mana nak guna ilmu tu, ke arah mana kamu nak guna. Pasal tu dalam PLF, walaupun kita ada pelbagai orang, berjenis-jenis orang, berlatar belakang macam-macam, mereka semuanya jumpa
bahawasanya dalam PLM ni ada benda-benda yang boleh membantu. Bukan saja daripada ilmunya, malah daripada dia punya connectionnya. PLM ni ada dalam 2,300, 2,400 orang seluruh dunia. Bayangkan, 2,400 orang ni berjumpa di WhatsApp group ke, atau Facebook group ke, atau kami ada PLM perdana nanti kan. Bila berjumpa, berinteraksi, networking kan, ia akan mewujudkan satu benda yang lain. Ya, bisnes dapat berkembang, dapat buat kolaborasi, so dari segi buat duit ni tak menjadi masalah, janji rajin. Ya, so dia tak semestinya ilmu PLF tu membantu dia. Keluarga PLF tu membantu dia kadang-kadang tu. Ya, ada daripada segi individu pula, keyakinan diri membantu dia. Ya, so to justify it, there are many ways to make money using as a PLF. Kalau dari sudut pekerjaan Sifu sebagai PLF atau ILF, dia punya apa, mungkin kerja-kerja, tugas-tugas apa je sebagai Sifu sendiri lah, secara peribadi, PLF dan ILF ni, apa yang tugas-tugas yang Sifu kena buat? Mungkin selain mengajar lah, mungkin selain bukan mengajar tadi, menyampaikan. Well, dia bermula dengan klien, mencari klien. Okay. Mencari klien ni untuk saya dia dah satu benda yang saya dah lama tak buat, kerana sekarang klien cari saya. So dia, untuk saya bermulanya kerja saya ni ialah bila klien berhubung dan klien kita, Rizal, kami nak buat program. So kerja saya yang pertama ialah apa yang dia nak sebenarnya. Apa yang klien nak sebenarnya. Kadang-kadang klien tu kata, oh kami nak program team building. So saya akan tanya soalan cupu mas. Saya akan tanya, apa yang nak dilihat berubah dengan peserta tu nanti selepas team building ni? Bagi tiga perubahan yang nak lihat. So dia akan kata contohnya, oh kami nak mereka ni lebih berkomunikasi dengan orang, kami nak mereka ni, kalau orang bagi pandangan tu, hormatlah pandangan, you know. So tiba-tiba, dia punya apa yang dia nak dalam program tu nanti banyak kena mengenai komunikasi. So ini bukan program team building, ini program komunikasi. So saya akan bagi tahu dia, okey tuan, apa yang tuan perlukan ialah program komunikasi. Dan kerja yang kedua sekarang ialah saya mencadangkan saya ada program komunikasi. Nama program komunikasi saya ialah contohnya komunikasi dengan NLP. Ya. Maka saya akan mula buat program outline tu. Bukan mula buat, dah siap dah. So saya buat program outline dia. Program outline tu bermaksudnya dalam program tu apa pengisian dia. Kenapa saya mencadangkan pengisian begini? Kenapa ia mengikut aturan begini? Dan macam mana selepas program ini, melalui pengisian ini, perubahan-perubahan ini yang akan berlaku. Saya akan ceritakan dalam program outline itu, dan saya akan berikan kepada mereka, dan saya juga akan memberi quotation atau sebut harga saya kepada mereka. Kemudian bila klien kata ya, ini yang kami nak, maka saya akan mula tanya bila tarikhnya, mana tempatnya. Bila tanya tentang tarikh dan tempat, saya nak kena mula plan. Okey, sekian-sekian masa saya di sini, hari sebelum saya di sini, hari selepas saya di sini, boleh tak saya muatkan saya, macam mana saya nak kena uruskan perjalanan saya, naik flight ke, bawa kereta ke, siapa nak bawa, saya bawa ke, orang lain bawa ke, naik train ke, apa keperluan yang saya perlu bawa. Saya ni Hidayat orangnya kerja seorang, saya tak ada team. Ya, so saya daripada 16 tahun buat program memang kerja seorang. So kerana saya ni kerja seorang, saya nak kena plan semua benda. Ya, kerana saya tahu saya yang perlu mengangkat beg tu nanti. Saya yang perlu mengaturkan semua barang-barang tu nanti. Saya yang perlu macam-macam benda yang saya perlu buat tu. So saya mula merancang perjalanan saya. Walaupun program tu mungkin sebulan lagi atau 2 minggu lagi, saya dah mula merancang sedetail-detailnya. Kerana saya nak pada hari program tu semuanya okey, semuanya sedia, saya datang awal.
Hmm. So ini antara kerja-kerja seorang PLF punya perancangan sangat gitu. Itu belum lagi program itu sendiri. Macam Hmm. mana perjalanan program tu? Adakah perjalanan program tu mengikut apa yang saya cadangkan awal-awal dulu dalam program outline? Setiap satu benda yang saya buat dalam program tu dirancang dengan lagu yang dimainkan, video yang saya tunjukkan, aktiviti yang saya buat berdasarkan kepada ramainya peserta pada hari itu. Kadang-kadang ada 30 orang, kadang-kadang ada 200 orang. So perancangan tu sangat teliti. Sangat detail. Kenapa? Kerana majlis ilmu kan taman syurga. Kita ni arkitek taman syurga tu. Hmm. So perancangan mesti sangat detail. Kalau tak, duit yang kita dapat lepas program tu kurang halal jadinya. So seorang learning facilitator dia perlu merancang, mengambil masa untuk merancang. Penamat dia, kerja seorang PLF tu, penamat dia ialah bila klien tu bayar. Dulu-dulu klien bayar dengan cek. So kerja kita ialah pergi kutip cek. Sekarang ting Baik ini. keluar dekat apa ni, dekat Maybank kita, oh duit masuk. Okay. So kerja yang terakhir ialah untuk memastikan klien bayar. Sekiranya klien bayar lewat tak apa, untuk janji dibayar. Kalau dia tak bayar tu, kerja seterusnya ialah pergi mencari dia. So itulah kerja seorang PLF daripada awal sampai akhir. Dia nampak mudah dalam beberapa ayat, tapi dia sangat detail sebenarnya, ya. Yang memerlukan orang duduk tepi saya untuk betul-betul faham lah apa yang saya buat. Okay. Okay. Itu dari sudut apa yang justifikasi sebagai seorang PLF yang Sifu sendiri jalani lah setiap kali dalam kerjaya tu. Dari sudut perkaitan tak Sifu, apa sebenarnya perkaitan uh, kerjaya Sifu sekarang dengan um, pembelajaran zaman universiti? Ada kaitan tak? Ada. Macam mana? Contohnya bahasa Inggeris contohnya. Okay. Saya ni buat program di 9 negara. Okay. Bahasa Inggeris main peranan sangat penting. Dan bahasa Inggeris tu pula bukan bahasa Inggeris standard Shakespeare je manjang, tak. Bahasa Inggeris Bangladesh. Bahasa Inggeris Vietnam. Ya. So saya ni nak kena pandai modify dengan cepat. Ya. Telinga kena main peranan yang baik. So benda-benda tu itu semua belajar waktu universiti itu, ya. Kemudian waktu kat universiti saya ni, dia kena bahasa Inggeris dan sastra. Dia kena sastra tu adalah belajar tentang drama, ya, belajar berdiri atas stage presence contohnya. So itu main peranan yang sangat penting bila saya di depan orang. Malah orang akan mula perasan, Rizal atas stage dengan Rizal bawah stage dia macam lain. Ya, Rizal atas stage dia macam meninggi, dia ada stage presence dia. Tetapi Rizal selepas program tu macam mana Rizal? dia tak perasan. Rizal ni dah senyap-senyap duduk kat bawah, kat belakang, you know. So kita kena pandai macam mana nak switch on, switch off, ya. Bayangkan Hidayat, katakan kita ni stage presence ni macam bila masuk dalam bilik tu macam macam ada spotlight lah tiba-tiba keluar atas kepala kan. Semua orang tahu. Bayangkan kita balik rumah pun dalam keadaan macam tu. Penat tu. Betul. Setuju. So kita nak kena belajar switch on, switch off tu. So stage presence, stage punya activities memang banyak belajar di universiti. Kemudian dulu di universiti saya ni kan kerana kita belajar literature, so contohnya kita belajar pantun atau sajak lah contohnya kan. Kita kena belajar to read in between the lines. Apa yang tersirat kan. So dalam bidang saya hari ini itu tersurat dengan tersirat tu dia adalah satu benda yang saya guna pakai pada diri saya sendiri atas dasar contohnya bila saya jumpa orang secara fizikalnya ini yang tersurat.
Dan bila saya mula dengar apa yang dicakap, perkataan yang digunakan, bahasa badan dia, mula saya dapat benda-benda yang tersirat. Itu seni tu. Yang saya belajar sebenarnya daripada universiti dulu. Nak belajar kenapa orang tu tulis sajak tu, pada waktu tu apa yang dilalui pada hidupnya waktu ditulis sajak tu. Ya, kenapa diguna perkataan-perkataan tu, ya. Seni-seni itu saya bawa sampai pada diri saya sekarang dalam bidang saya. So nak katakan apa yang saya belajar di universiti itu ada tak hubung kait dengan apa yang saya buat sekarang? Ya. Dan Hidayat dia bukan setakat apa yang saya belajar tau, apa yang saya main pun. Oh, contohnya dia? Contohnya macam kita main computer game kan. Dalam bidang saya, dalam dunia saya dulu, saya suka main apa ni, Dune. D-U-N, Dune. Ya. Dune adalah di mana you set up a base, habis tu you dapatkan resources, and then you can attack the enemy. As the enemy datang, you kena defend. Okay. So benda yang sama saya guna dalam bisnes saya, dalam dunia saya hari ni. Apa resources yang saya ada untuk memastikan program saya, projek saya berjalan dengan lancar. Apa yang akan berlaku, think forward, ya. Best case scenario, worst case scenario, ya. Siapa yang perlu saya buat untuk memastikan sekiranya saya berada dalam keadaan yang teruk, maka apa yang perlu saya buat, contohnya. So dia bukan setakat apa yang kat universiti tu, apa yang kita belajar je. Kerana hidup kita di universiti, Hidayat, bukan setakat dalam kelas. Yes, betul. Ya. Pasal tu saya tak setuju sangat bila ada student-student ni kata, saya tidak ada pengalaman, cik. Apa? 4 tahun kau kat universiti kau tak ada pengalaman? Tak pernah putus cinta? Tak pernah datang lewat kelas? Tak pernah kena marah dengan lecturer? Tak pernah sakit perut waktu dalam kelas? All this ialah satu pengalaman yang boleh dia gunakan dalam hidup dia akan datang. Tapi kalau dia fokus kepada apa yang dia belajar je, rugi lah. Setuju. Yeah, so it's not just about apa yang kita belajar. Tak. It's the whole pengalaman. 4 tahun tu dalam universiti lah terutamanya yang membantu saya pada hari ini. Boleh. Maksudnya memang ada manfaat lah daripada belajar universiti dan di-applykan juga di dalam career sekarang. Betul semua. Dan sepanjang Sifu jadi seorang PLF ni, apakah kita katakan pencapaian dalam career Sifu? Anugerah ke ataupun pencapaian yang Sifu rasa sangat membanggakan sepanjang 16 tahun ataupun saya rasa 18 tahun kot kalau campur Gamuda. Betul tak? Gamuda dia lebih kepada orang lain punya bisnes. Okay. Kita hanya staff kepada bisnes tersebut. So saya tak nampak itu sebagai satu kejayaan diri lah. Well, kejayaan diri yang pertama ialah 16 tahun buat bisnes. Alright. Saya dengan isteri je. Kalau di Gamuda lah contohnya, dalam Gamuda lah contohnya, gaji sebulan RM5,000. Ya. Dalam saya buat bisnes tu, dulu-dulu lah gaji saya RM4,000 sehari. So katakan program saya 24 hari dalam sebulan. Sebelum COVID. Maka kira-kira lah, duit yang masuk pada waktu tu. Ya. Apa nak cakap tadi? Ulang balik soalan ni, Hidayat. Anugerah ataupun pengiktirafan sepanjang 16 tahun. Okey, so pengiktirafan nombor satu ialah dapat continue business tu dalam 16 tahun. Alright. Dapat continue business tu dalam 16 tahun, bukan saja 16 tahun tapi di 9 negara. Berapa ramai yang boleh buat macam tu? Untuk saya lah. Ya. Dapat buat program depan saya maksimum 4,000 orang.
Max yang telah Oh, diduplicate 2 kali. 4,000 orang Universiti Malaysia Sabah. Dia punya convocation hall 3 tingkat. oh, masa hari convocation tu. Tak. Dia diwujudkan program tu untuk Oh, saya. di dewan Ah, convocation lah. ya, di Dewan Convocation tu kan tidak ada satu dewan yang sebesar itu yang dapat memuatkan seramai itu. Dan selepas sehari bersama dengan mereka ni, dia punya TNC tu datang, kita cek. Saya dah bagi tahu pegawai-pegawai saya untuk cari semua student-student yang tak datang hari ni untuk datang esok. So 4,000 tu dibuat 2 kali. Hari pertama tiba-tiba ada hari kedua. So and that is to me satu pencapaian. I mean, in fact, in that particular program, pencapaian yang ada dalam program itu sendiri bukan saja 4,000 orang, tapi tanpa mikrofon. Hmm. Kerana dewan tu dia kalau dipakai mic, dia bergaung. Dan dewan tu tak dibuat untuk buat program-program ni, you know. So saya letak mikrofon, saya kata saya sekarang bercakap, kamu semua dengar tak? Oh, yang atas tu, ya kami dengar cik. Okey, jalan. So seharian bersama dengan 4,000 orang tanpa mikrofon. Dan saya punya yakin ada dalam 8 tahun selepas event itu berjumpa dengan seorang staff, seorang lecturer. Dia kata, cik, saya adalah antara orang yang berada dalam dewan tu pada hari tu dan saya di tingkat 3. Dan saya boleh dengar setiap benda yang tuan cakap dan saya boleh ingat sampai ke hari ini. Woi, pencapaian tu kan. Ya. 8 tahun, lepas 8 tahun. Lepas 8 tahun dia boleh ingat lagi apa yang kita cakap. Dahsyat. You know, bila kita buat sesuatu, kita nak buat sesuatu supaya memanfaatkan orang kan. So kalau nak jadi seorang penulis sekalipun, pastikan jadi seorang penulis yang orang akan baca buku kita sampai bila-bila. Kalau nak buat lagu lah sekalipun, pastikan orang akan nyanyi lagu kita. Dia jadi evergreen lah lagu. You know? Kita nak, you want to have that impact on people, that even if kita tak berhubung dengan mereka dalam bertahun-tahun, mereka masih ada connection dengan kita. Dan itu sangat-sangat penting untuk saya. Ya, kerana kepada saya ilmu bermanfaat tu maksudnya saya sampaikan ilmu, anda manfaatkan, dan bila anda manfaatkan, ia akan kembali manfaat saya dikubur nanti. So that connection tu mesti ada all the time. Ya, saya bila kita memanfaat tu, contohnya ada seorang wanita masuk program, pada akhir program dia datang ke depan, dia kata, cik, saya sebenarnya nak duduk program cik ni sekejap je, kemudian saya nak keluar, saya nak bunuh diri. Tapi bila saya masuk program cik kan, saya tak nak bunuh diri lagi dah. Dan dia stay sampai ke habis. Ya, so ia memanfaatkan sampai ia menyelamatkan nyawa orang. Saya sampai ke hari ini saya tak tahu apa yang saya cakap yang dapat dia mengubah kepala dia. But the point is this, kita ni bila buat sesuatu kita nak bersungguh-sungguh sangat-sangat yang menyebabkan ia memberi manfaat kepada orang. How dia memberi manfaat itu luar bidang kita. Janji kerana kesungguhan kita itu yang menyebabkan ia memberi manfaat. Kalau kita ni buat sesuatu orang kata apa cincai, saja-saja je buat atau buat kena duit je, maka kesungguhan tu kurang, yang menyebabkan manfaat kepada orang pun kurang. Bukan kita tak ada langsung, tapi kurang. Yang menyebabkan dia kembali balik kepada kita pun kurang lah jadinya. So kalau bila kita pencapaian, banyak pencapaian. Tapi yang lebih penting untuk saya ialah biarlah apa yang saya buat tu memanfaatkan orang. Itu kepada saya pencapaian tertinggi, insyaAllah. Maksudnya apa yang penting adalah macam filosofi tadi lah, do it, live it. Live it, yeah, exactly. Dia kena hidup. Dan tak benda ilmu tu tu mati. dan benda tu bagi manfaat kepada peserta-peserta yang pernah join program Sifu sendiri lah. Betul. Dan untuk next Sifu ni mungkin ada kaitan sikit dengan yang tadi,
tadi ada pencapaian Sifu sendiri yang pernah Sifu dapat alami. Tapi soalan ni berkaitan dengan apa faktor-faktor untuk jadi seorang yang berjaya tu, Sifu? Hmm. Apa faktor dia? Nombor satu, kita kena tanya berjaya untuk siapa Hmm. Kerana kadang-kadang ada orang akan datang kat kita yang kata, kamu akan berjaya sekiranya kamu buat A, B, C, D. Dan Betul. mereka yang meletakkan standard kejayaan itu. Dan kita bersusah payah ke arah standard kejayaan yang itu. Setuju, setuju. Ya, contohnya bila Hidayat nanti dapat degree, berjayalah. Betul, setuju. Ya. So kepada Hidayat bersungguh-sungguh berlumus tungkus untuk mendapatkan degree itu. Tetapi bila orang tanya Hidayat belajar apa, tak tahu. Dapat degree. Assignment semua buat, exam semua pass. Dapat kan? So adakah itu kejayaan? So pada pandangan saya, you can definisikan kejayaan itu dulu. First. Ya. Kalau you mengikut definisi orang lain, takut-takut dia tak kena dengan kita dan kita tertipu. Betapa ramai student-student universiti sekarang Setuju. tertipu, kan? Dia dah dapat degree, tapi dia tak dapat kerja. Tak tahu nak buat apa. Sekarang tak tahu apa nak buat. Alright, itu satu. Nombor dua, dia nak kena belajar menonjol diri. I mean, bijak mana dalam kepala ni, tapi tak tunjuk, tak guna. Yakin macam mana dalam hati ni, tapi tak boleh tunjuk, tak guna. So, dia kena belajar untuk tunjuk. Tunjuk ni bukan maksudnya macam bongkak, membangga diri, show off. Tak. Manusia ni adalah ada masa dia khalifah, ada masa dia humble. Ya, ada masa dia menonjol diri, ada masa dia duduk diam dan ikut orang. Dia kena ada that balance. Kerana manusia yang sempurna adalah manusia yang seimbang. Dia kena ada that balance. So, tang senyap tu, kita dah dilatih sejak kecil. Waktu kita bising dulu kecil-kecil, mak kita apa? Diam! Kat sekolah pun macam tu. Saya sampai kena selotip dari cikgu. Punya suruh diam. Setang diam tu, kita dah terror. Apa bila masuk universiti, masuk kerja, ustaz-ustaz akan cakap, kita jangan menunjuk diri, kita perlu tawaduk. So, apa yang berlaku? Bila kita berjumpa orang yang ego tinggi, orang yang ni, kita terus drop. Kita terus membandingkan diri kita dengan dia, bahawasanya dia yakin, aku tak ada keyakinan. So orang yang nak kejayaan tu, dia perlu capai kejayaan. Nah, bila kita capai tu, tangan kena keluar, kan? Capai. I mean, capai bukan macam ni. Capai. Dia kena ni kan? Dia kena keluar, kan? Nah, keluar tu bukan maksud keluar pada dirinya. Kerana ada orang kata, that's not me. That's not me. Habis tu datang pula ada trainer-trainer ni kata, you must go out of your comfort zone. Ajaran sesat. Pada saya bukan maksud go out of your comfort zone. It's expand your comfort zone. Ya, orang Melayu kita apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kan? So kita ni masih kita saja, kita main peranan-peranan yang tertentu. Macam Hidayat lah contohnya. Hidayat ada adik-beradik kan? Tak, saya anak tunggal. Anak tunggal. Bila Hidayat berjumpa dengan makcik, Hidayat jadi anak saudara dia kan? Saudara, betul. Betul. Bila jumpa dengan kawan, jadi kawan. Betul. Dengan kawan tu pula ada masa jadi penasihat dia. Okay. Ada masa jadi guru disiplin dia. Kau jangan, kamu dosa ni kan? Contoh. Kita main peranan-peranan kita dan peranan tu berubah-ubah. Kan? So, bukan kita jadi orang lain. Kita masih jadi diri kita.
saja di kita yang tahu peranan dia pada ketika itu. So ada masanya kita perlu menunjuk diri. Ya. Ada masanya kita perlu duduk diam dan ikut. So seorang yang nak berjaya tu dia nak kena tahu, dia nak kena menunjuk diri. Ya. Seorang yang berjaya kan tahu ke mana nak pergi. Ya, ke mana nak pergi. I mean, ke mana nak pergi ni dia bermaksud dengan dua benda sebenarnya. Ramai orang bila bercakap tentang matlamat hidup, dia seolah-olah dia hidup ni macam satu perjalanan, satu perlumbaan. Ya, ya. Ya, dan matlamat tu ialah garisan penamat. Kalau ada orang padamkan garisan penamat tu, apa yang berlaku, Hidayat? Tak ada penamat. Kita berlari lah mengejar cita-cita, tak dapat lagi. So dia ada kena matlamat kena jelas. So dia kena tahu ke mana dia nak pergi. Tetapi dalam perlumbaan dia ada dua garisan sebenarnya. Satu garisan tamat, lagi satu garisan mula. So garisan mula tu ialah niat. So kita kan garisan penamat tu aku nak jadi kaya. Maka garisan mula ialah kenapa aku nak jadi kaya? What's the reason? Kalau jawapan kepada soalan tu tak ada, maka bila dia nak ke arah matlamat tu, ada cabaran-cabaran dalam hidup dia, mulalah dia tergelincir. Dan dia tergelincir pula, dia tak tahu macam mana nak patah balik ke jalan yang benar. Kenapa? Kerana niat dia tak ada atau tak jelas. So seorang yang berjaya bukan saja perlu menjelaskan matlamat, dia perlu jelaskan niat dia. Kenapa dia nak buat sesuatu benda. Dan niat yang terbaik dia selalu kaitkan balik kepada Allah. Ya, kerana bila kita tak dapat, bila kita tak dapat apa yang kita nak, Allah tetap ada. Tetapi kepada Allah pada awalnya tidak ada pada diri dia. Engkau tak ada untuk Allah, Allah pun tak ada untuk engkau. Ya, betul. Setuju. Lastly, kalau ada satu ciri-ciri untuk orang yang berjaya lah, dia kena berhenti membangau. Kepada mereka yang tak kenal lagi, Hidayat dah kenal saya. Kepada mereka yang tak tahu apa cerita bangau-bangau ni, kan orang Melayu kita ni ada lagu bangau, oh bangau kenapa engkau kurus. Kan dalam lagu tu ada asyik menuding jari, memberi alasan. So saya ni asyik kata, usah membangau lagi. Stop giving excuses. Masalah kita apa? Stop bangauing. Ya. Yang memberi alasan tu siapa? Kita kan. Okay. So kalau kita boleh memberi alasan kepada satu benda, kita akan sering memberi alasan kepada benda-benda yang lain. Dan paling teruk antara kita ialah kita menggunakan Tuhan sebagai alasan. Ya. Kenapa datang lewat? Oh, kerana hujan. Siapa turunkan hujan? Tuhan. so kita bangaukan Tuhan. Alhamdulillah. Kan? So berhenti membangau. Orang yang berjaya, dia nak sesuatu, dia cari jalan. Tak boleh jalan ni, dia cari jalan lain. Tak boleh jalan ni, cari jalan lain. Tak boleh jalan ni, cari jalan. Sampai bila? Sampai dia puas hati. Puas hati tu maksudnya kalau dia tak dapat lah, tapi dia puas hati, dia okey tak? Ya. Kerana Tuhan kita apa? Tuhan cakap dalam Quran. Adakah orang yang orang yang nak apa yang dia nak dalam hidup tu dapat? Oh, kita tak. Kerana yang menentukannya ialah Allah. Betul. Okay. Ya. So kita jelas apa yang kita nak. Ada tak cabaran? Ada. Cari jalan. Kerana kita nak kan. Ya. So orang yang berjaya, dia tahu apa yang nak, dia tahu kejayaan tu, maksud kejayaan tu, dan dia akan cari jalan. Tak ada jalan, cari jalan. Tak ada jalan, buat jalan. You know. Kalau perlu cari matlamat lain, carilah matlamat lain. Kerana ia merupakan satu pilihan pada dirinya. Maka usah membangau lagi. So itulah Hidayat kepada saya ciri-ciri orang yang berjaya. Jadi kalau boleh saya rumuskan, tadi ada beberapa poin. Pertama sekali bermula dengan niat lah. Yang dia nak. Yang kedua adalah usah membangau lagi. Itulah. Bila cerita tentang niat, dia kena bersama dengan matlamat. Oh, niat dan juga matlamat. Ramai orang dia fokus kepada matlamat. Ya, contohnya
lepas graduate nanti Dayah nak buat apa? Oh, saya nak buka bisnes, bisnes buat latihan contohnya. Kenapa? Kenapa nak buat bisnes tu? Itu ni. Matlamatnya nak buka bisnes tu kan. Tapi kenapa nak buka bisnes tu? Itu kena jelas. Maksudnya niat ni lebih niat jauh tu lagi lah. Kalau niat tu tak jelas, bila kita diuji nanti, kita akan hilang jalan. Kita ambil contoh kawan-kawan kita yang ambil PhD. Kan? Asal mereka diuji. Ramai yang kecundang. Yes. Kerana bila dia tanya, kerana mula timbul dalam kepala masing-masing. Why am I going through all this? Dia pula tanya diri dia, kenapa aku buat ni Kenapa persoalan tu keluar? Kerana niat dia tak jelas. Dia nak buat PhD tu, tapi dia tak tahu kenapa dia buat. Boleh? Okay. Maksudnya ada 3 poin tadi. Ya. Pertama niat, matlamat dan juga usah membangun lagi. Ya. Right. Sebelum tu menonjol diri tadi tu. Ya. Oh, okey. Ya, nak capai dia kena tonjol diri, dia kena keluar. Oh ya, ada 4 dah jadinya. Ya. Perlu menonjol diri, niat, matlamat dan juga usah membangun lagi. Jadi inilah 4 faktor yang menyebabkan seorang itu berjaya lah. Faktor yang pertama. Yang utama. Dia ada faktor-faktor yang lain. Contohnya dia perlu menguruskan sabar dia. Okay. Emotion. You know, banyak benda yang lain. So itu faktor yang pertama. Alright. Jadi 4 faktor utama je adalah 4 tadi. Yeah. Okay, seorang itu mahu berjaya. Okay, untuk seterusnya Sifu, apa isu atau cabaran di dalam kerjaya Sifu ni yang pernah dihadapi ataupun yang ada sekarang ke? Isu dan juga cabaran. Cabaran sekarang ialah kita ada klien-klien yang dia kena keadaan ekonomi syarikat mereka sendiri pun tak menentu atau ekonomi dunia pun tak menentu, maka bila nak buat latihan tu mereka fikir 40 kali sebelum nak buat latihan walaupun mereka ada bajet. So ada dua isu di situ. Satu ialah tak nak buat program langsung. Nombor 2 ialah kerana COVID, maka tak boleh buat program face to face, buat program online. So the thing is, kalau nak fikirkan isu banyak sangat dan tak mungkin kita senaraikan semuanya lah. Ya. Apa yang lebih penting untuk saya ialah apa nak buat. Kita tak ada klien, maka kita buat program sendirilah. Ya, buat program public contohnya. Ya. Kita tolong orang untuk dapatkan program. Ya, ada habuan untuk kita contohnya. So cabaran tetap banyak. Macam-macam, berbagai. Cabaran pada diri itu yang lebih perlu diatasi. Contohnya, orang tak buat program, orang tak panggil kita stres. Kerana kita ada bil yang perlu dibayar, kita duit nak digunakan, kesihatan orang rumah tak menentu contohnya, kan. So, cabaran kan? Kalau diri ni tak terurus, ada mungkin boleh menguruskan semua cabaran-cabaran ni? Tak. So, diri itu kena diurus. So, bahagian mana diri yang perlu diurus? Emosi itu dulu. Ya. Kerana bila emosi diurus, barulah kepala boleh mengurus. Ya. Oh, bagus tu. Bila emosi diurus, barulah kepala boleh mengurus. Aku nak tulis tu nanti. Ingatkan aku, Hidayat. Okay, insyaAllah. Ya, so mengurus emosi dengan apa? Dengan sabar. Maksudnya apa? Maksudnya kalau nak marah, boleh marah dengan sabar. Kalau nak sedih, boleh sedih dengan sabar. Kalau nak runsinglah dengan sabar. Kerana kalau kita marah tanpa sabar, kita mencarut. So bila nak marah, marahlah. Dan bagi pula tempoh masa. Aku nak marah untuk berapa minit? 1 minit ke 5 minit ke 5 jam? Bagi tempoh tu supaya kepala kita terurus. Aku
5 minit je nak marah, marahlah. Bukan nak kita marah tu salah, nak emosi tu salah, tak. Nak boleh saja uruskan. Barulah kepala ni boleh mengurus. Ya. Mengurus tu maksudnya apa nak buat, apa tindakan kita, apa plan kita, rancang. Itu semua kepala. Hati tu dulu. So, cabaran tetap banyak, Hidayat. Tak mungkin kita boleh senaraikan cabaran luaran ataupun dalaman. Tak mungkin. Banyak sangat. So, saya lebih pentingkan kita uruskan diri dulu. Boleh? Maksudnya cabaran yang paling utama adalah diri sendiri. Dan Diri itu yang kita sendiri. perlu uruskan dulu. Ya, Okay. diri tu. Ya, cabaran dunia tak mampu tu urus kalau diri tu masih emosional. Betul. Dan cerita pasal cabaran Sifu, Ya. mungkin juga Sifu ada pengalaman lah. Pengalaman yang membuatkan Sifu rasa bermotivasi dalam career Sifu. Apa? Mungkin satu momen lah yang menyebabkan Sifu rasa dapat satu motivation dan untuk kekalkan dalam bidang ni ke. Apa pengalaman tu kalau ada? Every program is a motivational. I mean, satu benda memotivasikan saya. I mean, dapat berjumpa dengan orang yang pada akhir program yang kata, apa yang Cik cakap tadi banyak mengubah apa fikiran saya. Contohnya, apa yang Cik cakap tadi, saya sekarang tahu macam mana nak uruskan anak-anak saya. Contohnya, those words tu saya dapat hampir tiap-tiap hari. So itu motivasi. Kerana kita tahu kita dapat menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Dan bila itu berlaku, insya-Allah dia kembali manfaat saya di kubur saya. Itulah motivasi. Betul. Kan? Setuju. Dan bayangkan Hidayat dalam bidang saya ni, kita pegang pada apa Rasulullah kata, majlis ilmu taman syurga kan. Anda berada dalam taman syurga tiap-tiap hari. Macam mana nurse dengan doktor di hospital lah, mereka berada di taman syurga tiap-tiap hari. Nak ke kita keluar daripada taman syurga tu nak? So kalau itu tidak memotivasikan diri anda, cari kerja lain. Jadi accountant ke apa ke. Cari kerja lain lah. Setuju. Untuk saya lah, this is not work. Ini bukan kerja lagi dah. I'm busy having fun. Sibuk seronok. Dapat berjumpa orang, macam-macam jenis orang, macam-macam nationality, macam-macam perangai, yang membuat saya belajar daripada mereka. Itu satu benda yang besar tu. I mean, kalau kita berada dalam kepala trainer yang kita, aku nak mengajar kau, maka kita tak belajar apa yang di depan kita. Tak belajar tu maksudnya apa? Tak bersyukur lah. Contohnya, saya pergi ke Bangladesh kan, dan saya tengok keadaan hidup di sana. Kita punyalah bersyukur tentang traffic jam di Malaysia ni, kerana traffic jam di Bangladesh jauh lebih teruk. Contoh kan? Contoh. Atau contohnya, kita tengok dia punya wire-wire elektrik kat luar kan, berbelit-belit. Yang menyebabkan saya kata, kepala technician dia memang kepala hebat lah kalau nak buat yang ni kan. Itu tanda-tanda orang yang belajar lah ni. Kerana bila kita belajar, adalah tanda-tanda kita sedar. Pasal tu kita belajar. Dan bila kita belajar, tak bersyukur. Hubung kait dia kan. Tapi kalau saya ni tak sedar, tak nampak tu, nampak serabut pula tu, siap kutuk dia lagi. Tak belajar. Ada nak bersyukur? Tak adanya. Jadi kita tengok apa hikmah daripada apa yang kita tengok, lihat dan dengar, rasa daripada pengalaman career Sifu juga. Pasal tu dalam PLF ni, Professional Learning Facilitator. L tu, learning tu tengah-tengah tu. Ia adalah satu amalan untuk semua orang yang menjadi PLF ni untuk belajar setiap hari, setiap masa, setiap ketika. Malah contohnya peserta yang berada depan kita ni, dia bukan datang secara tiba-tiba. Tak.
Allah yang uruskan mereka untuk berada depan kita pada waktu tu. Untuk apa? Untuk kita belajar. Betul. So L tu penting. Sentiasa belajar. Sentiasa belajar. Dengan apa? P, professional kan? Professional maksudnya apa? Adab. Adab kita. Ya, orang kata apa? Antara ilmu dengan adab yang mana dulu? Adab. Adab dulu. Adab first. So dengan adab, maka barulah kita boleh belajar. Dah belajar tu buat apa? Facilitate pula. Ajar. Orang-orang lain. Sampaikan. You know? So, Biasanya dia susunan PLF tu pada filosofi juga. Itu maksud saya, setiap satu benda tu mesti berhubung kait, mesti bersebab. Kalau tak ada sebab, jangan buat benda yang lain. Kepada saya, PLF ialah satu benda yang saya bawa bukan untuk sebagai satu kerjaya saja. Filosofi hidup yang saya bawa kepada 2,400 yang lain, dan mereka pula bawa kepada dunia mereka masing-masing, ya. Dan kalau filosofi itu tidak hidup pada diri saya, maka saya bohong selama ni. Kan? Cakap je tapi tak buat. So PLF ni, orang yang jadi PLF ni, dia bukan tak boleh setakat cakap je. Kerana ada satu neraka yang khusus untuk orang-orang yang cakap tapi tak buat. Hashtag deep sangat. Hashtag lempang sebelum malam. Okay. Memang deep tu. Terbenam ya. Okay Sifu, untuk soalan terakhir lah Sifu Okay. Okay, apa perancangan dalam kerjaya Sifu? Mungkin Sifu pun ada membangunkan PLF family kan, satu komuniti yang besar. Apa perancangan seterusnya lah dalam kerjaya Sifu mungkin? Dari segi well, Iza banyak plan untuk keluarga contohnya, nak bawa keluarga pergi Mekah contohnya, umrah dengan haji. Umrah dengan haji nak kena duit. Betul. Satu, memastikan hidup mereka settle down, you know, sebelum saya settle down. So apa yang saya buat adalah untuk itu pada waktunya lah. Kalau kita nak handphone, iPhone yang terbaru, semua itu semua ada dalam list. Ya, saja prioritize apa yang priority pada waktu tu. Perancangan sebagai seorang PLF ialah well, nak buat program-program lagi. Saja I need to learn how to, orang kata apa, reinvent myself. Sekarang ni kita ada ramai PLF, dan sekiranya Hidayat duduk dalam program-program mereka, kadang-kadang Hidayat akan kata, ini macam sebiji macam Rizal. Kadang-kadang tu. Itu tanda-tanda yang Rizal ni kena jadi lebih baik daripada dulu. Kerana ramai orang dah sama standard dengan Rizal. So pasal tu belajar tu penting untuk improve. So contohnya Izzah sekarang dalam bidang body language, ya, dan belum lagi secara formalnya, belum lagi buat program-program ke arah body language tu lagi. Kenapa? Kerana Izzah belum lagi habis kitab dia. Kalau saya boleh ambil kitabnya, belajar body language, tetapi kita nak kait balik dengan ni. Nah, ni. Buku apa sih? Sekejap ya. Al-Quran. Oh, okay. Buku daripada mana Sifu ni? Daripada Indonesia? Indonesia, betul. Oh. So saya slow baca buku ni. Kenapa? Kerana belajar tak berguru kan. Siapa penulis itu Sifu? Profesor Ali Abu Kanu. Profesor Ali Abu Kanu Al-Jawari. Alright. Nice book. Tebal.
Dan buku ini, setakat yang saya baca, bahasa badan tu dibawa ke arah firasat. Oh, Ya. maksudnya macam mana tu? Maksudnya insting, nanti kata dengan insting lah. Dia Oh, dah mula alright. bawa ke arah ni. Buku ni. Okay, saya ada. Ya, dia mula dah membawa ke arah ni lah. Okay. So, this is me reinventing myself. Untuk jadi lebih baik. Finding new topics. Benda-benda yang orang belum sentuh lagi. Ia mengambil masa. Kenapa? Ya, ilmu tu dah luas kan. Ramai orang dah buat benda yang sama. So, saya kena cari benda yang baru. Benda yang baru. Apa ni? Modal baru. Supaya kita ni tetap kekal relevan. Modal baru yang konsisten yang saya buat hampir tiap-tiap hari lah. Hampir tiap-tiap minggu lah. Adalah quotation-quotation saya. Bukan saja saya recycle yang lama-lama, tetapi ada benda-benda baru yang saya keluarkan. So, itu satu cara untuk saya reinvent diri saya. Yang menyebabkan saya masih menjadi relevan. Relevan tu dalam bisnes tu penting. Kalau dah tak relevan tu, mulalah orang kata, alah cari orang lain yang lebih muda. Kita dah tua. Maksudnya Siva dia buat R&D lah. So akan datang ni sekarang tengah buat R&D. Boleh ke kita katakan R&D? Research Boleh, and untuk modul-modul baru lah. Supaya kekal relevan lagi dalam bisnes yang Siva tengah buat sekarang. Yang menjadi cabaran ni ialah contohnya saya nak collaborate dengan orang kan. Tapi ramai orang tak nak collaborate dengan saya. Kerana dia kata aura dia berbeza. Aura kita macam-macam, aura dia malap. Sekali kolaborasi dia hancur. So, saya belum jumpa orang yang berani berkolaborasi dengan saya. Yang menyebabkan, itulah kerana saya ni memang orangnya kerja seorang kan. So, saya okey dengan tu. Saya nak bersangkut dengan orang. Tetapi dek kerana itu, mereka tak nak. So, itulah dia. Slowly lah. Right. Mungkin untuk yang paling terakhir lah Sifu. Tadi adalah soalan. Mungkin nasihat lah Sifu untuk saya dan juga untuk orang-orang lain yang mendengar video ni. Dalam kerjaya lah. Nasihat terutama sekali untuk kerjaya. Well, that's the word. You use the right word now. Career. Dia bukan kerja. Kalau you kata ramai orang dalam degree lah, dalam kepala degree dia memikirkan lepas degree dapat kerja. Bukan nak membina satu career. Apa bezanya kerja dan career tu? Kerja ialah pada hujung bulan dapat gaji, and that's it. Dia tak lama. Itu yang menyebabkan orang dia dapat je kerja, gaji yang okey. So kalau gaji dia dipotong ke atau gaji dia tak naik-naik ke, dia mula boring, cari kerja lain. Ya. Berbanding dengan orang yang nak career, dia bukan tengok gaji sahaja. Bukan kita gaji itu tak penting. Tak penting. It's just that dia tak boleh jadi nombor satu. So when you talk about in terms of career, apa skill-skill yang I ada yang boleh saya kekal dalam career ni? Kekal. Dan apa skill-skill yang saya perlu untuk saya majukan career saya lagi ke the next level. So, you know what you're good at untuk pada waktu tu. This is all the skills that you have pada waktu ni. Senaraikan, tahu, kekalkan, hebatkan mungkin, mantapkan. Then you have a choice. To kekal mantap di situ menjadi seorang specialist contohnya. Atau nak take it to the next level. Now, take it to the next level tak semestinya you jadi, ada 40 PhD dalam nama you. Tak. Take it to the next level tu contohnya dulu-dulu buat program dengan student-student. Nanti nak buat program dengan adults. Contohnya. Dulu-dulu buat program di Kelantan je contohnya. Ni nanti nak buat di Selangor contohnya. Dulu-dulu di Malaysia je, sekarang nak dibuat di Maldives contohnya. So, take it to that next level. So, to take it to that next level, kita perlu ada skill-skill, ilmu-ilmu yang berbeza. How have you dah buat persediaan tu ke tidak?
Dah dirancangkan itu ke tidak? So first, tahu kita ni di mana, apa skill dan ilmu yang kita dah ada, dan hebatkan, mantapkan, lengkapkan. Dan at the same time, bukan habiskan ni, at the same time, mula plan untuk skill-skill dan ilmu-ilmu yang kita perlu untuk membawa diri kita ke level yang seterusnya. Bawa kita dalam kepala minda career ni. Itulah nasihat. Saya rasa satu nasihat yang sangat berguna lah untuk saya sendiri pun. Kan kita bukan nak cari kerja tapi membina career kita dekat masa depan. Betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sufrizal sendiri sebab sudi luangkan masa untuk interview ni. Terima kasih. Moga-moga dipermudahkan segala urusan Sifu untuk akan datang. Dunia akhirat insya-Allah, amin. InsyaAllah.